أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 10, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 10, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya ilmu dan ibadah itu dua permata. Ilmu dan ibadah itu dua permata, yakni seperti dua permata. Kenapa ilmu dan ibadah tu dua permata, yakni seperti dua permata? Kerana ilmu dan ibadah adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang dan pengajar segala orang yang mengajar, dan berwaiz ni bernasihat oleh orang segala orang yang waizin, dan tilik fikir pandangan orang yang menilik. Dan ketahui olehmu, kata Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya ilmu dan ibadah itu dua permata, yakni seperti dua permata. Pada pihak ilmu dan ibadah sama-sama dua perkara yang paling mahal, paling besar dalam agama. Ilmu dan ibadah dua permata, yakni seperti dua permata. Pada pihak sama-sama paling mahal, paling penting. Jadi diumpamakan ilmu dan ibadah sebagai dua permata. Kenapa dikatakan ilmu dan ibadah ini dua permata, yakni seperti dua permata? Kerana keduanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala ulama yang mengarang. Yang engkau dengar, yang engkau lihat daripada karangan-karangan ulama adalah berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Dia ulama yang mengarang kitab, karangannya adalah ilmu dan ibadah. Tak lari daripada dua perkara. Tak ada cerita hal lain, cerita bab ilmu, cerita bab ibadah. Kerana adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan, orang yang ini ulama yang mengarang. Yang mana karangan ulama dalam kitab pembicaraannya tidak lari daripada ilmu
dan ibadah. Dan pengajar segala orang yang mengajar, dan pengajar segala orang yang mengajar. Maknanya mengajar segala orang yang mengajar, apa yang dia ajar adalah berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Orang yang mengarang dalam kitabnya, kita akan lihat, kita akan dengar dua perkara, ilmu dan ibadah. Orang yang mengajar penekanannya dua perkara, ilmu dan ibadah. Orang mengajar penekanannya ilmu dan ibadah. Itu orang yang mengajar, berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Ini dalam kitab Minhajul Abidin, di aqabah yang pertama, aqabatul ilmi. Yang mana Mazali menyatakan bahawa lazim, wajib olehmu pertama-tama, mula-mula sekali adalah dengan ilmu. Yang pertama-tama, ilmu. Sebelum Mazali sebut ilmu, Mazali doa, mudah-mudahan memberi taufik akan dikau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebelum nak bicara perkara yang sangat penting, biasa kita akan dimulai dengan doa daripada pengarang. Ketahui olehmu, bahawa lazim olehmu pertama-tama, mula-mula dengan ilmu. Tapi sebelum datang dengan ilmu, mari doa dahulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik akan kamu. Sebab tanpa taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, tekan macam mana pun berkaitan dengan ilmu, tanpa taufik daripada Allah, tak akan peduli langsung. Cerita ilmu fardu ain, pada tahu je. Ilmu fardu ain pula cerita hak paling besar sekali. Ilmu tauhid, pada tahu je. Ni. Kalau tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ilmu ni Allah Ta'ala akan taufikkan kepada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga. Dan ilmu ni akan diharamkan oleh Allah, ditegahkan oleh Allah daripada mereka yang Allah Ta'ala takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Nanti di hadapan dia akan cerita, dia akan, Imam Ghazali akan datangkan hadis Nabi SAW, yuhlamus su'ada wa yuhramul ashqiya. Nabi menyatakan bahawa ilmu akan dikurniakan kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan ilmu akan ditegah, diharamkan daripada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka ahli neraka. Sebab kita maklum dah akidah kitanya, segala-gala perkara Allah Ta'ala telah qadakkan siap-siap pada azal. Segala perkara Allah Ta'ala telah qadakkan siap-siap pada azal. Sama ada baik ataupun jahat, sama ada syurga ataupun neraka, Allah telah qadakkan siap-siap pada azal. Syurga ataupun neraka, ini pegangan kita. Kalau kita dengar, oh, syurga seseorang Allah qada dah, neraka seseorang Allah qada dah, maknanya akidah kita macam mana? Rukun iman yang keenam kita macam mana? Syurga Tuhan qada dah pada azal, neraka Tuhan qada dah pada azal. Lepas tu macam mana kita? Macam mana? Kalau Tuhan qadakkan ahli syurga, Tuhan qadakkan beriman dan beramal soleh. Itu syarat syurga, beriman dan beramal soleh. Allah qadakkan pada azal seseorang akan beriman. Allah qadakkan pada azal seseorang akan beramal soleh. Nak beriman dimulai dengan ilmu tauhid. Nak beramal soleh dimulai dengan ilmu fardhu ain, fiqh dan tasawuf. Maka Allah qadakkan pada azal, Allah ilhamkan, Allah kurniakan baginya ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, sekurang-kurangnya fardu ain.
Bila Allah qadakkan seseorang untuk ahli syurga. Macam sekarang lah. Bahagian masing-masing. Allah qadakkan pada azal di ahli neraka, orang yang celaka. Allah qadakkan dia berpaling daripada ilmu. Sebut ilmu tak peduli. Tak sudah pelik lah. Bahagian masing-masing. Jadi maknanya, duk belajar. Bila sebut kata, syurga seseorang Allah telah qadakkan pada azal. Neraka seseorang Allah telah qadakkan pada azal. Tercengang kitanya, makna rukun iman kenang pun tak ada lagi. Allah qadakkan pada azal bukan di kalangan orang yang beriman. Kalau Allah qadakkan seumpama tu siapa ke mati, Allah qadakkan orang tu orang celaka pada azal, ahli neraka. Dia kuat amal pun wa amilus solihat selepas daripada allazina amanu barulah wa amilus solihat. Mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Siapa mereka yang beriman? Lengkap ke-6 rukun iman. Lengkap rukun iman, berimanlah. Lengkap rukun sembahyang, sembahyanglah dianya. Lengkap rukun puasa, dia puasalah sebab ada rukun. Orang yang sembahyang ni, orang yang melengkapkan 13 rukun, panggil orang sembahyang. Kalau satu rukun tidak dilengkapkan, tak panggil orang sembahyang. Sama juga dengan alladzina amanu, mereka yang beriman, mereka yang lengkap ke-6 rukun iman, termasuk beriman dengan qada dan qadar. Jadi segala-gala perkara Allah telah qadakkan pada azal. Baik syurga Allah qadakkan pada azal. Itu rukun yang ke-6. Jahat, kufur dan maksiat dan neraka Allah telah qadakkan pada azal. Kalau duk main sejik, surah, semua, hak ning pun tak ada bahagian lah. Bahagian masing-masing. Sama ada di kalangan orang yang sa'idun, orang bahagia ahli syurga, ataupun syaqiyun, orang yang celaka ahli neraka. Akan diilhamkan, digunakan ilmu. Nabi kata kepada mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang bahagia ahli syurga, akan diharamkan, ditegahkan ilmu kepada mereka yang takdirkan pada azab orang yang celaka. Tak pelik. Mudah-mudah je tak peduli bab ilmu. Ilmu tauhid pun tak peduli. Bayangkan, rajin solat berjemaah. Tapi kalau mengajar ilmu tauhid pun lari. Apa ada ni? Ilmu bicara bab iman, bab akidah pun lagi. Mani-mani je. Tak ada rasa apa pun. Rasa baik pula dianya. Nak kata macam mana? Itu bahagian masing-masing. Baik Allah Ta'ala qadakkan pada azal. Jahat Allah Ta'ala qadakkan pada azal. Balasan syurga dan neraka Allah telah qadakkan pada azal. Itu rukun iman yang ke-6. Je. Kita tak berapa reti mana hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita faham molek, ngaji molek, hak rukun iman ke-6 tu, lah pegangan kita lah. Segala-gala Allah telah qadakkan. Ke syurga, segala-gala Allah telah qadakkan pada azal. Termasuk syurga seseorang Allah telah qadakkan pada azal. Neraka seseorang Allah Ta'ala telah qadakkan pada azal. Tengok Allah Ta'ala qadakkan pada azal. Di kalangan sahabat yang mati syahid. Sebelum tu memerangi Nabi dalam peperangan Badar. Memerangi Nabi dalam peperangan Uhud. Tapi bahagiannya orang yang bahagia akhirnya beriman, mati syahid dalam peperangan. Memerangi Nabi dalam peperangan Badar, memerangi Nabi dalam peperangan Uhud. Tapi Allah qadakkan pada azal, ianya orang yang bahagia, akhirnya beriman dan mati syahid dalam peperangan kemudian. Allah qadakkan pada azal. Macam mana Abu Talib, jasanya besarnya kepada Nabi SAW. Mana
Macam mana qada Allah pada azal? Kekal kafir sampai ke mati, kekal neraka selama-lamanya. Itu qada Allah. Allah mengqadakan barang sekehendak Allah. Allah Tuhan, hak dia nak qada baik, bertuah. Allah nak qada jahat, celaka. Dalam hadis kursi Allah Taala berfirman, "Ana khalaqtul khair wasyarr, fatuba liman qaddartu alaihi syai'an khair, wa wailun liman qaddartu alaihi syarr." Aku yang menjadikan kebaikan dan kejahatan, maka bertuahlah kepada mereka yang aku takdirkan atasnya kebaikan, dan celakalah mereka yang aku takdirkan atasnya kejahatan. Allah Ta'ala qadakan akan barang sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ke nak mati, dekat nak mati pun, Nabi dakwah kepada Abu Talib. Tapi bahagian Abu Talib adalah celaka, kafir sampai ke mati. Bahagian Abu Talib kekal neraka selama-lamanya. Allah, kenapa Allah buat seumpama tu? Abu Talib jasa besar kepada Nabi. Siapa kita nak tanya? Memanglah jasa besar kepada Nabi, dengan Nabi SAW. Dan Abu Talib memang sangat-sangat menyedari keistimewaan Nabi SAW. Abu Talib yang bersama dengan Nabi ke Syam, pergi balik dinaungi oleh awan, perkara mencari adah yang berlaku pada Nabi SAW. Abu Talib lah yang diarahkan oleh pendeta Yahudi supaya kembali balik ke Mekah, bawa balik Nabi SAW kerana takut dibunuh oleh puak-puak Yahudi. Sebab apa? Sebab pendeta Yahudi sudah memberitahu kepada Abu Talib kerana keistimewaan Nabi SAW. Maknanya, dan perkara-perkara yang mencari adah yang berlaku pada Nabi daripada kecil lagi, Abu Talib sangat-sangat mengetahui. Kan banyak irhas kan, perkara-perkara yang mencari adah yang berlaku kepada Nabi SAW daripada mula lahir lagi, dipanggil irhas. Kalau mukjizat ni selepas jadi rasul, lepas jadi rasul berlaku perkara mencari adah, dipanggil mukjizat. Sebelum dilantik di rasul, banyak perkara yang mencari adah yang Allah Ta'ala perlakukan kepada Nabi SAW, dipanggil mukjizat, dipanggil irhas. Perkara yang mencari adah yang berlaku pada seseorang yang akan dilantik oleh Allah menjadi rasul, dipanggil irhas. Banyak mana irhas yang berlaku pada Nabi daripada kecil lagi. Abu Talib sangat-sangat mengetahui pada ni. Dan Abu Talib memang mempercayai dakwaan Nabi, pengakuan Nabi sebagai rasul. Abu Talib tidak pernah meragui kejujuran, kebenaran Nabi SAW. Makna di hati Abu Talib tak ada sekuit, tak ada sikit pun, Muhammad ni macam mana kemudian jadi pembohong. Tak ada di hati Abu Talib. Tapi kenapa tidak beriman? Siapa kelas nak mati pun, kenapa kekal tidak beriman? Itu adalah barang Tuhan kehendak, sekehendak Tuhan. Itu je lah. Itu bahagian masing-masing. Baik, balasan syurga Allah telah qadakan pada azal. Jahat, balasan neraka Allah telah qadakan pada azal. Kalau tak ada akidah ni, tak ada rukun keenam lah. Macam yang sebut tadi lah, hadis kita dah ingat, tapi kita faham dah rukun keenam. Allah telah mengqadakan siap-siap segala-gala perkara pada azal. Syurga dengan neraka itu benda besar. Dan Allah tidak mengqadakan pada azal. Allah telah mengqadakan sekalian perkara pada azal. Tiba-tiba disebut kata syurga seseorang, neraka seseorang, Allah telah qadakan siap-siap pada azal. Cengang balik kita, tak ada lah. Tak ada bahagian lah. Tak ada bahagian. Nabi SAW bersabda,
Hadis ni saya sebut tadi walaupun kita tak tahu, tapi kita faham rukun kenal. Oh ni hadis ni kita pegang. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum illa waqad kutiba ma'akum an-nar wal jannah." Nabi kata, tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Tuan tetap dah. Maka sahabat pun bertanya, "Afala nattakilu ala kitabina?" Adakah kami ni nak serah gitulah atas ketetapan kami? Sebab syurga, neraka dah Tuhan tetap dah pada azal. Lepas tu kami nak serah. Tu sahabat tanya. Maka Nabi pun jawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kamu. Dan tiap-tiap kamu akan dipermudahkan amal kepada tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan qadakkan kamu tu neraka, mudah je lah. Dengan amalan ahli neraka. Mana amalan neraka? Tidak beriman. Qadak dan qadar pun tidak beriman. Mudah je. Rajin semayang, tapi tak beriman qadak dan qadar. Mudah je. Manis je. Dia pasti dia baik pula dah. Tak permudahkan begitu. Sebaliknya kalau Tuhan qadakkan pada azal, orang ni orang bahagia ahli syurga, mudah-mudah je belajar. Mani-mani je dia belajar. Di hujung hadis itu, mereka yang ahli bahagia akan dipermudahkan kepada amalan ahli bahagia, ahli syurga. Orang yang celaka, ahli neraka akan dipermudahkan kepada amalan ahli neraka. Mengekali jahil fardu ain, dosa besar. Itu amalan ahli neraka. Kekalkan amalan ahli neraka. Mudah je. Belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Kewajipan yang ijma' ulama' tak ada optika dah. Tetapi mengekali kejahilan fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, mani-mani je. Dosa besar tu mani-mani je. Amalan ahli neraka tu mani-mani je. Gitu lah. Tuan permudah. Gitu je. Dia rasa dia beriman soleh pula dah. Soleh, sembahyang. Ilmu macam mana? Ilmu sembahyang belajar ke tak? Soleh, taat batin. Taat batin macam mana? Bersih hati daripada maksiat batin. Riya, ujub, takabur, hasad. Bersih hati. Mengekali riya, ujub, takabur, hasad. Itulah sifat ahli neraka. Mani je dengan riya, ujub, takabur, hasad. Mani tak rasa salah pun. Takabur tu sifat iblis. Mani-mani je bersifat dengan sifat iblis. Tak ada rasa apa. Mana pun dipermudahkan dengan amalan ahli neraka. Dengan mengekali sifat takabur. Walaupun rajin zahirnya sembahyang sekalipun, tapi mengekali sifat azazil. Mengekali sifat ahli neraka. Manis saja. Tuhan permudahkan. Begitulah. Bahagian masing-masing. Betullah kalau Tuhan permudahkan kita jalan kebaikan, kita kena perbanyakkan kesyukuran. Kita kena perbanyakkan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekali kita atas jalan kebaikan, atas jalan orang yang bertuah. Bab belajar ni terkadang orang yang tak disangka-sangka. Dia ada dalam kelas. Ya kedok ni tengok molek takut pelanduk dua serupa. Sebab apa kawan-kawan tidak percaya kalau dia tu belajar gelak gambar, dia kata. Masa kerja dulu berat dia tu. Belajar lepas pecing. Siapa ke so tengok semula takut pelanduk dua serupa. Orang tak percaya dia belajar. Bagian dia bertaubat, dia belajar. Dan ada orang yang belajar ni pula dia kata tak ada dalam rancangan dia untuk belajar. Tak ada. Cuma bila dia pencing rancangan dia nak kerap sedikitlah ke masjid. Sebelum tu hari Jumaat je ke masjid. Lepas pencing dia punya azam tu nak kerap kali sedikit. Bukan nak istiqamah 5 waktu. Hanya nak kerap kali sedikit lah. Nak banding dengan dahulu masjid hari Jumaat je, tu je.
Tapi Tuhan buka jalan ilmu. Lepas dia belajar ilmu tauhid, dia dengar, kena belajar ni. Istiqamah belajar sampai ke sudah. Itu bahagian dia. Ada orang yang masa kerja, contoh orang baik. Contoh orang baik. Kalau dia pak kerja, nak buat program, baca Quran, dia yang mengepalai. Contoh orang baik, pak kerja. Lepas pencing, ajak belajar Fardhu Ain, diiling kepala. Ajak belajar Fardhu Fiqh, diiling kepala. Ajak belajar Fantasau, diiling kepala. Apa dia buatnya? Dia belajar Quran je hari-hari ni. Belajar Quran lah, sebab dia rajin baca Quran. Orang ajak belajar ilmu ni Fardhu Ain Tauhid untuk berakidah dengan akidah Quran. Tak mau belajar. Itu bahagian dia. Mudah-mudah jadi mengekali jahil Fardhu Ain. Amalan ahli neraka. Itu akan permudahkan. Kalau orang tu orang yang bahagia, ahli syurga, Nabi kata, Allah Ta'ala akan permudahkan jalanan ahli orang bahagia di syurga, beriman dan beramal soleh. Sebaliknya kalau Allah Ta'ala takdirkan pada azab orang celaka, dia akan mudah-mudah dia mengekali jalan celaka dia. Bayangkan jahil fardhu akidah, akhirnya berpegang macam mana? Dia rasa dia okey dah pegangan. Itulah jalan bagi dianya. Sebab tu di awal kitab Minhaj ni, Imam Ghazali mulai dengan keinsafan. Macam mana penekan Imam Ghazali? Ilmu yang pertama, ilmu akidah, ilmu yang pertama. Hak di permulaan dahulu dalam kitab Minhaj ni, dia sudah membicarakan 7 aqabah dalam kitab Minhaj secara ringkas. Jadi permulaan ilmu tu Imam Ghazali sudah tekankan selepas ada keinsafan. Dia timbul keinsafan. Jalan pertama, belajar. Belajar mana? Ilmu tauhid, itu ilmu pertama. Kalau kita nak beramal ibadah, kena taat zahir batin, fiqh dan tasawuf. Itu jalan ilmu. Nanti akan diperinci pula ni. Dia bicara bab ilmu ni. Macam mana penekan Imam Ghazali berkaitan dengan ilmu tauhid. Terkadang berpegang akidah terpesong, amal ibadah kamu jadi debu yang berterbangan. Pada Quran menyebut faja'alnahu haba'am mansura. Kami akan jadikan amal di atas dunia menjadi debu yang berterbangan. Tak ada amal, neraka lah. Bila amal jadi debu yang berterbangan, kosong amal. Amal semayang tak ada, amal puasa tak ada, amal haji tak ada. Ni cerita wajib-wajib ni. Hak sunat lagilah tak ada. Bila tak ada amal, nak duduk mana? Tak ada lah. Neraka lah, tak ada amal. Kenapa tak ada amal? Berpegang akidah yang terpesong. Kenapa berpegang akidah terpesong? Tak mau belajar Fardhu Ain Tauhid. Gitu je lah. Mana Tuhan, kalau Tuhan kurni pada kita jalan kebaikan, bersyukur. Nak riak, nak ujud, nak takabur, tak ada barang kita. Hak Tuhan belaka. Kita wajib bersyukur. Bertaubat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mani-mani je. Ilmu tauhid pun tak embuk. Nyata kemudian salah pegangan, dia boleh healing kepala lagi, dia boleh tolok lagi. Takkan hak jahat tuan takdir daripada azab. Takkan neraka tuan takdir daripada azab. Kalau tuan takdir dah, benda Tuhan suruh kita buat taatnya. Dia main pakai akal dia. Mana Tuhan tak takdir lagi. Syurga ke neraka ke Tuhan tahu je. Tuhan tahu pada azab seseorang tu ahli syurga. Tuhan tahu pada azab seseorang tu ahli neraka. Tuhan tak qadakkan lagi. Ada sangat orang faham seumpama ni. Terang-terang dia tolak di tepi. Tolak di tepi. Akhirnya dia memusuhi pula duk mengajar ilmu tauhid ni. Ajar apa ilmu tauhid gitu? Ada ke syurga neraka Tuhan tetap daripada azab? Dilawan pula, dia memusuhi pula. Akhirnya hak malang ajar tauhid dia lagi lain. Hak ahli Jumaat tetap 5 waktu tu, malang tauhid lagi lain. Dia tak boleh nak terima. Ahli syurga seseorang Allah qadakkan pada tak boleh terima. Hak tu hak akidah Al-Quranul Karim. Itu akidah Nabi SAW tak boleh nak terima. Tapi berjemaah 5 waktu, bahagian dia.
Tuhan permudahkan jalan kecelakaan, jalan ke neraka. Dia lawan siapa begitu no. Dimarah siapa kau ngajar dia marah. Dia kata macam mana? Tak nak terima. Nanti Mazali akan tekan balik ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Jadi sekarang ni bicara bab ilmu, tapi Mazali tidak sebut ilmu saja, ilmu dan ibadah. Kekal lalu pasang antara ilmu dan ibadah. Ilmu tanpa ibadah pokok yang tidak berbuah. Ibadah tanpa ilmu tak ada, bukan ibadah. Tapi ilmu bukan ibadah. Tapi antara dua ni dia mana apa ni? Kena seiring antara ilmu dan ibadah. Walaupun sekarang bicara bab ilmu, tapi Mazali ni pasangkan ilmu dengan ibadah. Diumpamakan dengan dua permata. Makna kita lihat, kita dengar dalam kitab karangan ulama, ilmu dan ibadah. Orang mengajar ilmu dan ibadah. Orang mengajar penekannya ilmu dan ibadah. Orang mengajar pula ilmu mana? Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, permulaannya qada fardu ain. Itu orang yang mengajar. Ilmu asas-asas tu orang yang mengajar. Ilmu dan ibadah. Dan berwaiz segala orang yang waizin. Orang yang beri nasihat, nasihat dua ni, ilmu dan ibadah. Itu orang yang beri nasihat. Kalau dia mana beri nasihat ibadah sahaja, itu bukan nasihat. Kalau nasihat ibadah saja, itu bukan nasihat. Orang nasihat kata Mazali, nasihat dua, ilmu dan ibadah. Ini nasihat orang yang memberi nasihat. Bila kadang-kadang orang ni dia baru main keinsafan, dia minta lah nasihat daripada orang-orang lama rupa agama. Orang yang lama duk majlis surat, dia minta nasihat lah. Nasihat, orang yang beri nasihat dua, ilmu dan ibadah. Kalau dia nasihat wa ibadat saja, itu bukan nasihat. Ada ni. Nasihat kebaikan, dituruti nasihat tersebut, dia akan boleh pahala yang berpanjangan. Nasihat yang tidak sebenar, tidak dinasihatkan dengan ilmu, maka orang tu akan dapat pak dosa yang berpanjangan. Nak nasihat, nasihat molek. Mana nasihat? Ilmu dan ibadah. Tu nasihat. Mana orang yang nasihat, berwaiz, bernasihat oleh orang yang waizin, oleh orang yang beri nasihat, ilmu dan ibadah. Saya ni nak kembali pada agama lah. Lara jauh daripada agama. Nasihat macam mana? Saya ni nak kena buat ibadah apa? Saya nak kena bangun malam ke? Saya nak kena bangun malam. Bangun malam tu amal ibadah. Nasihatnya apa? Belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Bangun malam lah bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak belajar, nak bangun malam saja, bangun malam nak buat apa? Nak minta ampun dengan Allah, minta ampun daripada dosa apa? Kalau masa lagi mengekali dosa besar jahil fardu ain, nak minta ampun macam mana? Nak minta ampun dengan Allah macam mana? Mengekali pegangan yang terpesong. Nak minta ampun macam mana? Semayang tak nak terima pun laginya. Nak minta ampun macam mana? Hati riak, ujub dan takabur. Badan ni. Nak bangun malam, nak bertabah, nak menangis, moleklah. Tapi siang harinya belajar fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Malam bangun menangislah. Bila belajar fardu ain, tauhid, Allah salah pegangan, bangun malam menangislah. Bila belajar fardu ain, fiqh, banyak salah bab semayang. Belajar fardu ain, tasawuf, Allah riak, ujub, takabur, dosa besar, bangun malam lah menangis. Tapi ilmu,
dan ibadah. Mana ibadah? Taubat tu ibadah batin. Tapi nak taubat, taubat dah kita minhaj, akabah yang kedua. Ilmu akabah yang pertama. Nak nasihat taubah dipanggil amal batin. Ni nasihat yang pertama ilmu dahulu. Belajar itulah syarat utama taubah. Itu nasihat yang sebenar. Ilmu dan ibadah. Oh molek bangun malam. Lepas tu ilmu tidak dinasihatkan. Itu bukan nasihat yang sebenar. Bukan larang bangun malam. Tapi ilmu dan ibadah. Kena nasihat dua tu. Belajar bab pekoh. Allah banyaknya semayang yang ditinggalkan. Kenapa? Kena jahil fardu ain haid dan nifas orang perempuan. Ni realiti di tempat kita. Realiti di tempat kita. Mengajar di tempat kerja. Cerita bab haid dan nifas. Suci haid dan nifas wajib segera mandi dan sembahyang. Mani-mani je tinggal zuhur dan asar. Lepas maghrib baru mandi, baru sembahyang maghrib. Zuhur asar tinggal mani-mani je. Nak mandi macam mana ustaz? Kita dijabat tak ada bilik mandi. Lepas tu zuhur macam mana? Tinggal mani-mani je. Asar tinggal mani-mani je. Nama sudah tercatat di pintu neraka. Lepas daripada pencing buat amal sunat, rajin baca Quran, rajin sembahyang sunat, tiang agama semayang pun tak cukup, nama tercatat di pintu neraka. Satu waktu solat ditinggalkan, amalan dia mudah dah gitu. Kering belah pagi ni, pukul 8, pukul 9, pukul 10 zuhur tak semayang, asar tak semayang. Hak ni tak ada lah, hak ni. Kalau mazhab Hambali kafir dah orang ni. Tapi kerana jahil fardu ain, mani-mani je tinggal semayang. Lepas dia pecin awak amma sunnah. Ini jalan celaka, jalan ahli neraka. Amal surat tak akan diterima oleh Allah. Kalau semayang tiang agama tak cukup. Kalau tekan di tempat kerja dalam bab ni, dia tengoklah orang perempuan. Dan suami dia mana? Suami dia mana? Ke suami dia tak ada. Dia orang bujang gitu je. Suami dia mana? Suami dibiarkan. Isterinya tinggal zuhur, tinggal asar. Suami akan tersungkur di padang mahsyar. Buat alasannya tak ada tempat nak mandi. Itu bukan alasan begitu. Jadi panggil alasan tu bodoh sangat panggil tak? Panggil alasan bodoh dia panggil. Alasan bodoh lagi tu. Tak ada tempat nak mandi. Nak 1000 daya tambah 1000 dalih. Tak ada alasan tu. Mandi dalam mana-mana pun, dalam tandah dalam apa pun. Dah boleh ke mandi wajib dalam tandah? Dah boleh ke tinggal zuhur dan asar? Saya dah cerita lah, mandilah mana-mana pun. Minta cuti lah separuh hari. Tengah hari minta cuti bah, nak balik, nak main zuhur asar. Ni minta cuti lah separuh hari. Dah kenapa? Dah tempat kerja tak ada tempat mandi. Apa pun buat tempat mandi. Tapi ramai-ramai tak semai zuhur asar. Sungguh. Ramai-ramai ada tu, sama je. Yang boh tu pun bini dia sama juga, zuhur asar tak semayang pun. Dia sungguh ni. Bukan cerita nak sedap cerita, bukan. Realiti. Jahilnya fardu ain. Tapi rupa zahirnya nampak baik. Isteri pun nampak baik, suami pun nampak baik. Tapi baik tak baik tinggal semayang. Tinggal semaya, mazhab Hambali kafir lalu dah. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara, Nabi kata. Sesiapa yang meninggal sebab dengan sengaja, kafir terang-terang lalu dah. Tak sengaja ustaz, kita jahil tak tahu. Jahil tidak dimaafkan. Jahil ilmu fardhu ain pekoh. Ada pula ustaz, saya balik walaupun siang tak semayang pun, saya mandi lepas maghrib tu saya qada zuhur dengan asar.
Qadha zuhur dengan asar pula dah. Kenapa kamu qadha zuhur dengan asar? Sebab wajib dah siang hari tu sembahyang zuhur. Wajib dah siang hari tu sembahyang asar. Dah kenapa kamu tak sembahyang? Ada perasaan tu. Dia balik malam dia qadha. Maknanya dia tahu bahawa siang hari tu dia sudah berkewajipan zuhur. Dia sudah berkewajipan asar, lepas tu dia balik dia qadha. Dah tahu dah wajib, kenapa kamu tak sembahyang? Alasan tadi lah, tak ada tempat mandi. Alasan bodoh gitu. Ada buat alasan gitu. Ni kejahilan. Nak nasihat ilmu ibadah, ngaji fardhu molek. Ni apa ni? Diri sendiri orang puang tu mukallaf, dia tak belajar fardhu ain. Suami dia tak ajar ilmu fardhu ain kepada dia. Suami orang yang kemudian, orang yang dahulu, mak ayah dia tak ajar ilmu fardhu ain kepada dia. Tak, suami ni orang kemudian. Dia ambil hak besar dah. Ambil hak besar dah. Patut besar dia ambil tu, siap dah fardhu ain, mak ayah dia ajar dah. Tapi dah ambil hak tak siap lagi. Bukan tak siap. Dah fardhu ain tak ajar. Ambil tak siap, lepas tu suami ajar ke tak? Dah, Allah. Berat nandang lah. Tapi orang puang ni, saya nanti suami saya kena dakwa. Suami tu kemudian mak ayah nak letak mana? Kemudian nak salah suami 100%. Betul lah suami tu bersalah, tapi diri sendiri pun bersalah. Sebab diri sendiri tu mukallaf. Belajarlah. Tidak sedar dia yang bersalah. Suami bersalah sebab tidak bertanggungjawab. Tapi ingat baik, suami orang kemudian. Sebelum suami siapa yang bertanggungjawab? Mak ayah lah. Tiba-tiba mak ayah tak ajar ilmu fardhu ain. Akhirnya tinggal sembahyang mudah-mudah. Kemudian nak beramal, amal sunat. Nasihat, ilmu dan ibadah. Itu nasihat yang sebenar. Kalau suai ibadat je, itu nasihat yang tak sebenar. Nasihat sebenar, dituruti dia akan boleh pahala berpanjangan. Nasihat yang tak sebenar, dituruti dia akan boleh dosa yang berpanjangan. Dan tilik orang yang menilik. Orang yang tilik agama, fikir agama, orang yang pandang agama, ilmu dan ibadah. Nak fikir, fikir ilmu dan ibadah. Nak fikir iman, fikir ilmu tauhid molek untuk jadi orang beriman. Nak fikir amal, fikir molek amal zahir fiqh, fikir molek amal batin tasawuf. Jadi orang yang fikir agama lah. Orang fikir agama dua, fikir ilmu, fikir amal. Nasihat yang sebenar, ilmu dan amal. Tilik fikir yang sebenar adalah ilmu dan amal. Ayat dalam kitab Minhajul Abidin. Tilik fikir agama, tilik fikir agama, tilik fikir apa? Tilik fikir ilmu dan ibadah. Tilik fikir macam mana nak kemah ilmu fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Tilik fikir macam nak kuat iman. Tilik fikir macam mana nak jaga amal zahir. Tilik fikir macam nak jaga amal batin. Ini tilik fikir yang sebenar. Tilik fikirnya ilmu, nak kemah. Tilik fikir bak iman. Tilik fikir bak amal. Amal zahir, mata, telinga, lidah, amal taatnya apa? Hati pula, sifat hati yang baiknya hak mana? Tu. Tilik fikir agama, iaitu tilik fikir dua perkara, iaitu ilmu dan ibadah. Orang mengajar tekan ilmu dan ibadah, orang nasihat tekan ilmu dan ibadah. Orang yang tilik fikir agama, tilik fikir ilmu dan ibadah. Tetapi ini bahkan kerana keduanya, kerana ilmu dan ibadah, diturunkan segala kutub, segala kitab-kitab, dan disuruh diutuskan segala pesuh, segala rasul. Bukan kerana ilmu dan ibadah ni lah, kata Mazali, Allah Ta'ala turunkan kitab-kitab.
Kerana ilmu dan ibadah inilah Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala turunkan kitab. Hak 140 kitab. Hak diturunkan oleh Allah. Termasuk Al-Quranul Karim. Tuhan turunkan kitab untuk ilmu dan ibadah. Tuhan utuskan Rasul untuk ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak jalan kebaikan, ilmu dan ibadah. Ilmu tanpa ibadah pokok yang tidak berbuah. Ibadah tanpa ilmu awal-awal tidak dipanggilkan ibadah. Di dua ni kena sentiasa ditekan. Ilmu, yang keduanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.